بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلس حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kitab Tajdhib Adhrafil Hadis. Kita masih menyambung perkara yang berkaitan dengan doa yang Nabi SAW mulakan di awalnya dengan qul, katakan olehmu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sesungguhnya tidak dapat mengampunkan dosa itu melainkan hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka dengan sebab itu wahai Tuhan, ampunkanlah aku dengan keampunan daripada sisi Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warhamni, dan rahmatilah aku.
innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Pengampun, lagilah engkau Tuhan yang bersifat dengan rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang bersifat dengan ghafur dan engkau bersifat dengan rahim. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ini, Nabi ajak kepada kita lagi satu doa. Doa ini iaitu satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta daripada Allah keampunan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita berdosa, di sana ada syarat-syarat untuk kita mendapat keampunan dosa bila mana kita memohon ampun. Di antara syarat-syarat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengaku diri berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena mengaku diri berdosa. Maka dalam ayat, dalam doa yang Nabi kita ajak ni, Nabi kita SAW meletakkan di awal doa itu dengan pengakuan terhadap diri berdosa. Maka ungkapan itu ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna kita menzalimi diri kita ni? Makna kita menzalimi diri kita iaitu kita melakukan dosa kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan dosa kepada Allah, makna kita telah menzalim diri kita sendiri. Maknanya macam mana? Maknanya dosa ini yang kita buat kepada Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun dosa kita, maka habislah kita. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau Allah tak ampun dosa kita, habis kita. Baik. Maka sebab itulah yang diartikan dengan kita banyak menzalim diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu perintah, iaitu kita jangan menderhaka kepada Dia. Kita tak boleh langgar titah perintah Dia. Maka sebab itu dalam banyak ayat, bahkan dalam mingguan, setiap minggu, maka Tok Khatib atas mimbar akan memperingatkan dengan pesanan wajib, iaitu ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Pesanan takwa tu maknanya kamu jangan buat yang aku larang. Kamu jangan buat yang aku larang. Kamu kena buat yang aku suruh. Itu makna takwa. Bahkan suruh buat yang dia suruh, meninggalkan yang dia tegah tu, Allah Subhanahu wa taala suruh buat sungguh-sungguh. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya perintah Tuhan kena buat sungguh-sungguh, larangan Dia kena tinggal sungguh-sungguh. Itu makna Tuhan suruh buat, Dia suruh sungguh-sungguh, dan Tuhan suruh tinggal yang Dia larang sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak bersungguh buat yang Tuhan suruh, tak bersungguh tinggal yang Tuhan larang.
Macam mana? Dengan sengajanya kita melakukan dosa dan menderhakai dia. Bila mana kita buat yang dia larang, bila mana kita tinggal yang dia suruh, makna kita saja cari pasal. Ataupun dengan makna sengaja cari maru, sengaja cari pasal. Benda bila mana cari pasal ni, umpama kita macam kita kata Musa ala Sayyidina Muhammad, apa dia panggil, macam umpama apa, sarang terbuat, sengaja kacau sarang terbuat. Jadi bila mana kita berdosa ni, berarti kita mengundang padah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tu mengundang padah, kita tu mengundang bahaya. Ataupun lebih mudah untuk kita faham, bila mana kita buat dosa, sebenarnya kita sedang mempersiapkan peralatan-peralatan untuk menyiksa kita di sana esok. Tu pasal lebih mudah. Kita duk prepare buat alat-alat ataupun benda-benda hendak menyiksa kita esok di sana esok. Jadi macam mana tu? Itulah maknanya, Tuhan Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Sebab itulah Allah SWT mengajak Nabi Allah Adam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Nak minta ampun kat Tuhan ni, dia mesti belajar macam mana nak minta ampun. Kalau kita tak menggunakan prosedur yang sebenarnya, jadi kita tak diampun oleh Tuhan. Nabi Allah Adam, Allah ajak selepas 70 tahun sujud menangis tanpa henti, berasa bersalah sebab tak ikut titah perintah Tuhan. Tuhan hukum, bukan hukuman biasa, dibuang daripada syurga, dilontar mai ke dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan ajak kena pakai teks yang Tuhan bagi. Tak boleh buat sendiri. Kalau kita reka sendiri tak tepat. Dengan prosedur nak minta ampun kat dia. Macam mana Nabi Adam, macam mana Allah ajak Nabi Allah Adam? Apa kalimat fatalaqa Adamu min rabbih kalimat? Telah bertalaqilah Nabi Allah Adam daripada Allah beberapa kalimat. Apa dia kalimat tu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Itu dalam Quran. Jadi bila mana kita berdosa, kita kena relate dengan kita telah zalim diri kita sendiri. Hak Nabi ajak ni, Nabi ialah Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina. Yang Allah ajak Nabi Allah Adam, kata dulu Nabi Adam Nabi yang pertama sekali. Maknanya subhanallah, dengan Tuhan ni kita kena mengaku kita zalim diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Adam Tuhan ajak, Rabbana zalamna anfusana. Hang kata macam tu. Wahai Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan jika tidak engkau kasih dan kesian pada kami, lanakunanna minal khasirin, masuklah kami dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa dia ni orang-orang rugi ni? Dalam kategori mana orang-orang yang rugi ni? Orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang tak boleh masuk syurga. Tu mana orang-orang yang rugi. Dua tempat je. Tak boleh masuk syurga, masuklah neraka. Kalau engkau tak ampun dosa kami, habislah kami Tuhan. Termasuklah kami dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Itu yang diertikan.
Baik. Maka hadis ini sebenarnya hadis dia mentafsirkan Al-Quran tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi berkait dengan zalim diri sendiri, kait dengan kalau engkau tidak mengampun dosa kami. Siapa nak ampun dosa kami kalau bukan engkau? Jadi hadis ni wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa kami melainkan hanya engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka sebenarnya siapa pun tidak ada hak untuk mengampun dosa kita melainkan kita yang kita kena mengaku bahawa yang mengampun dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Siapa? Sebab dosa kita dengan dia. Tuhan pula kalau dosa kita sama-sama kita, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat satu ketetapan. Kalau hang berdosa dengan orang tu, hang kena minta maaf kat orang tu. Aku tak boleh ampun dosa hang sebab hang dosa dengan dia tu. Ni dia panggil Tuhan menjaga hak hamba-hamba dia. Sedangkan dia Tuhan. Faham tak? Tuhan ni dia berkuasa atas segala-galanya. Dia boleh nak mengampunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh nak mengampunkan seseorang yang seseorang tu berdosa dengan seseorang yang lain. Dia boleh sebab dia Tuhan. Tapi dia tak buat macam tu. Sebab hang dosa dengan dia tu. Macam mana? Pasal apa aku pula nak mengambil tempat dia tu, nak maafkan hang. Hang dosa dengan dia, minta maaf kat dia. Nampak tak adilnya Allah? Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun kalau salah dengan orang tu, orang lain jangan masuk campur. Hang aku dengan hang pasal hang tu kacau apa? Apa kait hang dengan dia? Aku salah, dia tu salah dengan aku. Hang tak masuk dalam buk. Tu dia panggil adilnya Allah. Sebab orang ni tuan-tuan, dia hanya ram, dia dendam kepada orang yang salah dengan dia. Tak apa, hari ni hang buat kat aku, tapi hari satu masa esok hang kena macam. Ni sifat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu dalam Islam dia ada hukum qisas. Kalau seorang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tumbuk kita boleh adu di mahkamah, panggil dua orang, taman ada tumbuk hang. Tang ni hang buh balik tang tu. Tu dia panggil hukum qisas. Ada seorang zaman Rasulullah nama Jabalah Ibnu Ayham. Jabalah Ibnu Ayham ni dia raja. Dia di antara raja-raja dalam bangsa, dalam kabilah orang Arab. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tawaf mengelilingi Kaabah. Tiba-tiba seorang hamba pijak jubah dia. Dia pakai jubah labuh. Nabi kita SAW larang pakai jubah labuh. Sebab hikmahnya jubah ni kalau tak labuh, yang baki lagi tu akan disambung dalam syurga esok. Allahumma salli ala. Kalau pakai dah labuh tak pakai dalam syurga tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pakai jubah labuh. Bila jubah labuh meleret, ramai-ramai tawaf Kaabah ni, mana boleh jaga kawan tu dia pijak jubah kawan ni. Pijak marah. Marah-marah ni dia dah ni. Kenalah kawan tu, hak kawan pijak tu. Dia bukan nak pijak, dia terpijak. Akhir tak apa hati.
Bukan aku nak pijak jubah hang. Aku terpijak. Mentang-mentang lah hang ajar hambuh aku. Jadi dia geram. Akhirnya dia ngadu pada Rasulullah. Bila ngadu pada Rasulullah, Rasulullah kata, pergi cari Jabalah Ibnu Ayham. Nabi suruh cari. Nabi suruh cari sebab nak jalankan keadilan di atas kawan ni. Dia hamba, hang raja. Bukan ada pilih bulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata pergi cari raja tu, Jabalah Ibnu Ayham. Nak suruh mai depan Rasulullah, nak suruh kawan ni buat sama macam tu. Buat balik, dia panggil qisas. Tapi Jabalah Ibnu Ayham ni dia ada ego, dia raja. Tak akan aku hamba tu nak buah aku pula. Tuan-tuan, akhirnya dia tak boleh terima. Bila tak boleh terima, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia lari. Bahkan waktu tu dia dapat tawaran daripada sebuah negeri yang mereka itu beragama dengan agama Nasrani. Takkan hang Jabalah, hang raja, hang nak biar orang buh hang balik. Rasulullah SAW, mana imej hang, mana maruah hang sebagai raja? Mai tang ni kami bela hang. Akhir sekali dia pi ke negeri tu, dia murtad, dia masuk agama Nasrani, sedangkan dia dah masuk Islam dah. Maka tempatnya tak bertempat lagi di sisi Allah. Tempatnya ialah dalam neraka, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ghaib. Sebab itu Islam mensyariatkan qisas. Kalau bunuh orang, bunuh balik. Tuan-tuan ingatlah dulu dalam tahun berapa dulu ni, berlaku satu peristiwa yang gempak seluruh negara. Satu budak perempuan kayu gerek, kemudian dia dirogol oleh guard Felda apa lah tu, soalan Sayyidina Muhammad. Maka begitu cepatnya perbicaraan di mahkamah. Orang rakyat Malaysia mengikuti perkembangan kes ini dengan penuh prihatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sangat simpati pada budak perempuan yang dirogol dan dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang harap yang merogol budak perempuan ni akan dihukum dengan hukuman yang berat. Maka mahkamah pun menjatuhkan hukuman. Hukumannya ialah penjara seumur hidup. Kalau tak salah ingat saya lah, soalan Sayyidina Muhammad. Saya nak ulah yang keluarga ni kata. Saya baca surah abang. Keluarga mereka, abang, adik apa semua ni, mereka kata, kalau boleh, kami nak dia mati juga. Tu bahasa dia. Dia bunuh adik kami, dia rogol adik kami, dia bunuh adik kami. Kami harap dia mati juga. Tapi apakan daya, mahkamah dah jatuhkan hukuman. Jadi kami terima. Maknanya kalau hang bagi adik hang bunuh keluarga kami mati, hang pun mati. Dalam isu qisas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang membunuh dia duduk dalam dua situasi. Sama ada dia akan diqisas, dibunuh balik, ataupun dimaafkan oleh keluarga si mati. Maknanya yang boleh maafkan dia hanya keluarga si mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pun tak boleh maafkan dia, sebab manusia, Tuhan faham fitrah manusia. Anak kita orang kata pun tak boleh kan? Betul tak? Bila duk kata-kata kat anak kita berkata, kata kat siapa ni? Anak hang kan anak aku? Orang kita. Orang kata kat mak kita, ayah kita, baik-baik sikit, mulut hang jaga sikit, hang nak kenal dengan aku. Ni isu keluarga. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam masalah dengan Tuhan ni,
Tuhan tak campur. Kalau seseorang tu berdosa dengan orang lain, okey, orang tu hang ampun dosa dia. Aku tak campur. Sebab Tuhan tahu perasaan manusia. Sebab dia mencipta kita, dia tahu segala-galanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dzunub ni dia jamak daripada kataan zambun. Tidak boleh mengampun segala dosa. Dosa kita ni banyak. Tuan-tuan, tak ada orang boleh kita kata, tak ada orang yang boleh kata saya ni nak abang semua, saya ni tak dosa ni. Tak ada orang boleh kata macam tu. Saya sungguh saya tak ada dosa. Saya bagus, saya baik, dosa tak ada. Hang mohong orang Kedah kalau kelak mohong tu habis. Hang mohong merapu hang ni, mana ada tak dosa. Semua orang berdosa. Tak, saya tak berdosa. Mohong dosa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua orang ada. Tak mau berdosa pun berdosa juga. Tak maulah saya ni, kita lah rasa-rasa kalalah ada sebuah negeri tu tak berdosa, nak pergi duduk negeri tu. Tapi mana ada negeri yang tak berdosa, semua berdosa. Nak pergi market sambil tongkat motor, dosa lah. Masalah. Sambil tongkat motor tu dosa lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Pasal hak sebelah tu mai, Masalah Sayyidina Muhammad, dia angkat betih dia. Allah. Kalau tengok sekali tak apa, nak tengok 2 kali tu masalahnya. Nak main masjid dosa juga. Naik kereta, naik motor, masalah Sayyidina Muhammad. Satu motor, budak perempuan mana naik tak tahu. Macam comel lah budak ni. Beralih tengok juga. Lepas tu tengok kali kedua. Nak main masjid pun berdosa. Kadang-kadang terkena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik kereta, tengok macam belah belakang macam anggun sungguh. Anggun ni. Kali-kali tengok, alah makcik mana tau. Dah lah dosa. Tengok makcik pula, rugi ya tengok. Tuan-tuan, mana dah orang berdosa semua. Allahumma salli ala sayyidina. Cuma satu je, jangan dosa dengan orang. Ini susah. Kalau dengan Tuhan mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita tahu kata Tuhan Maha Pengampun, faghfirli maghfiratan min indik. Tuhan, tolonglah ampunkan aku dengan keampunan daripada sisi Engkau. Kita minta Allah ampun dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita minta Allah ampun dosa kita, dia kembang pula Nabi ajak, warhamni. Tuhan, tolonglah kesian kat aku. Dia dengan Tuhan kalau dia siksa kita tak padan. Siksaan Tuhan tak padan. Kalau dia siksa dengan api dunia pun cukup dah. Ni dia siksa dengan api neraka. Tak ada api yang jenis panas yang Allah cipta, melainkan api neraka lah yang paling panas sekali. Di dunia tak ada api macam api neraka. Api dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling panas pun warna biru. Api yang paling panas warna hitam. Di dunia tak ada. Api tu sedang duk tunggu orang di dalam neraka. Neraka ni dia warna hitam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Api dia warna hitam. Maknanya orang yang disiksa dalam neraka, dia tak nampak diri dia yang disiksa. Kalau dunia ni kalau orang tu kena siksa, dia nampak diri dia juga cerah. Api dunia cerah, api neraka gelap, api neraka tu warna hitam, neraka tu warna hitam. Angkat tangan pun tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau macam tu, mintalah diri selamat daripada neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni takut neraka sungguh ni. Sampai kalau saya lah, saya pergi Negeri Sembilan, tengok pelik kereta orang NAR,
Saya kata, berani ni kereta pelik macam ni. Saya lah. tu neraka, nar. Berani. Mungkin dia tak perasan kot. Kita perasan. Dulu saya beli kereta. Dulu saya ada sebiji kereta. Kereta saya tu warna hitam. Wildfire. Satu kawan saya dia kata, Ustaz, bahaya kereta Ustaz ni. Wildfire. Neraka wild. Allah sentak pun kita tahu. Astaghfirullahaladzim. Jadi bakal itu muhasabah lah. Naik kereta hitam. Kereta tu warna hitam. Wildfire pula. Peringatlah siapa naik wildfire. Salah Sayyidina Muhammad. Duduk dalam kereta wildfire. Neraka wild. Lepas siapa dia buat nama macam tu lah. Makali dia nak muhasabah pun. Nak muhasabah kita. Sebenarnya, jadi kita ni kalau Tuhan tak kesian kata kita, habis kita. Jadi kita minta ampun kat Tuhan ni, kita kena kembang, Tuhan, tolong kesian kat aku. Warhamni. Tuhan dia siasa tak padan dengan kita. Neraka ni musuhnya semua api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanah berapi, batu berapi, makanan api, minuman api, gunung api, lautan api, sungai api, semua api. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita ni jaga. Di antara benda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyebabkan masuk neraka ialah makan. Makan. Sebab itu bila kita makan, kita akan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Last tu, Tuhan tolong jaga kami daripada api neraka. Itu Nabi kita ajak. Sebab sesuatu yang tumbuh daripada yang haram di daging kita ni, fannaru aula bihi, itu ialah untuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhati. Sebab itu orang dulu-dulu kalau suami nak turun pergi kerja, bini akan pesan, abang tolong abang, jangan buat balik kat kami rezeki yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga orang yang bertugas di barisan hadapan, polis, kasta ni, benar-benar ni kalau tak tahan habis ni. Orang duk bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu susah cari. Kalau dapat tu rahmat. Susah cari anak-anak polis itu baik. Kalau dapat memang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab wa balik hatta elok. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Tolong kesian kat aku wahai Tuhan. Innaka antal ghafurur rahim. Tuhan ni passion dia kena sebut jabatan dia. Kalau kita minta keampunan, kena, kalau kita minta ampun, kena sebut nama dia Al-Ghafur. Kalau minta dia kesian kat kita, sebut nama dia Ar-Rahim. Tu daripada jabatan dia. Dalam 99 nama dia, semua tu ada jabatan-jabatan dia tersendiri. Kalau kita minta dia menghukum orang yang zalim, kita kata Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Sebut nama-nama hak besar-besar hebat-hebat. Tapi minta kalau Allah kasihan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud. Lembut-lembut. Macam ni lah. Tuan-tuan nak minta ayat, tuan-tuan PTMB ke Pisada? Tentu kita pi Sada. Nak minta detrik PTMB lah. Jadi makna jabatan tu kena bagi betul. Jadi dalam masalah minta ampun dosa, kena sebut jabatan dia, iaitu dia Ghafur. Tu minta dia kesian, Ya Rahim. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Jadi perbanyakkanlah kita pohon ampun pada Allah, sebab Tuhan suka sangat kita minta ampun kat dia. Tuhan ni kalau kita minta hal lain, semua jawapan dia
labbaika. Minta murah rezeki, labbaika ya abdi, ya hambaku. Tuhan, lapangkan hidupku, labbaika ya abdi. Tuhan jawab semua. Tapi kecuali minta ampun. Minta ampun ni jawapan Allah labbaika 3 kali. Ya Allah, ampun dosaku wahai Tuhan. Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Berarti Tuhan duk tunggu-tunggu yang kita minta ampun. Baik, jadi sebab itu siapa-siapa nak jadi kekasih Tuhan, minta ampun banyak kat dia. Kena berasa diri ni berdosa, kena minta ampun sebanyak-banyaknya. Siapa-siapa yang minta ampun sebanyak-banyaknya, dekatlah dia dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Nak mendekat, minta ampun. Itu passion Tuhan. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik.